Okay, so kita sambung hari tu. Partial sum of arithmetic sequence. Okay, hari tu pun yang tersekat-sekat tu. So, kita review balik sikit. Kan, kalau T1 sama dengan A, T2 sama dengan A plus D, T3 sama dengan A plus 2D. So, kalau kita tambahkan ketiga-tiga ni, kita akan dapat summation dia. So, ini yang dipanggil sum of the first three term. Apa yang dimasukkan dengan first three terms, dia wajib start dengan T1. Kan? So, awak tak boleh start dengan T2. Dia wajib start dengan T1. Lepas tu, dia akan tambah. Kalau dia kata S3, so dia mesti sampai T3. Kalau dia kata S4, so kita tambah T1, T2, T3 sampai T4. Okay, so maksudnya T3 tu kita consider sebagai last term istilah dia. Okay, so lagi kalau kita tengok sini, kita boleh dapatkan Tn bila dia bagi dalam sebutan sum. So apa formula Tn ni? Dia adalah Sn tolak dengan Sn tolak 1. Yang tulisan hitam atas ni. Okay, so yang ini awak boleh masuk dalam nota awak tu. Nak dapatkan Tn dalam sebutan S. So ini formula dia. Yang ni. Okay. Dapatkan term bila sum diberi. Okay. So ada dua formula summation ni. So pertama n over 2 2a plus n minus 1d. Yang ini yang dia punya standard lah. Okay. Ataupun yang kedua, macam mana wujud yang kedua ni? Okay, 2a ni saya pecahkan a tambah a. Okay, so tambah n minus 1d. Okay, yang ini formula apa? Apa yang awak dapat tangkap ni? Formula apa? Yang saya highlight tu. Itu formula apa? Ingat tak? Formula Tn. Itu adalah formula Tn. So, kalau saya gantikan yang saya highlight tu, so Sn sama dengan n over 2, so A plus Tn. So, apa yang awak faham kat sini? Kalau saya kata sini, kalau dia S3 belakang T3. Kalau S4, dia belakang sekali mesti berapa? T berapa? T4. T4 kan. Maksudnya kalau Sn belakang sini adalah Tn, pendek kata Tn ni adalah last term. So kalau awak ada last term, awak boleh guna. Last term ni yang ni lah. Highlight pula. Last term tu yang inilah. Dia notekan sebagai L. So itu yang dapat formula yang kedua tu. L tu dia note sebagai last term ataupun Tn. Sebab dia pecahkan 2A tu jadi A tambah A tambah N tolak 1D. A tambah N tolak 1D tu adalah formula Tn. So ada dua formula. Awak kena hafal lah. Dia sebenarnya bukan setakat hafal je. Saya nak awak faham, hafal dan awak kena faham macam mana cara nak guna dia. Okay, so dua formula ni kena ingat. Okay, nombor 11 YouTube. Nombor 12. Nombor 12. Find the sum of the first 40 terms of the arithmetic sequence. So sini T1, T2, T3, T4. So tapi dia nak T hasil tambah 40. Maksudnya awak kena cari sampai T40. So awak kena cari sampai T40. Lepas tu dia nak hasil tambah ni.
Dia nak hasil tambah semua. So kesimpulannya kalau hasil tambah daripada T1 sampai T40, kita mencari apa? Sum 40. S40. Dia suruh cari sum of the first 40 terms. Ini yang dia katakan. Dia start dengan T1, wajib start dengan T1. Lepas tu dia punya ending mesti T40. So ini dia punya last term dia. Okay. Takkan kita nak senaraikan satu-satu. Itu yang datang formula dia. So formula S40 Sn, kita pakai yang n over 2 2a plus n minus 1d. Sebab kita tak tahu last term tu apa. Kita tak tahu. Kan? So bila kita tak tahu, kita pakailah formula yang pertama ni. Katalah ini formula pertama, ini formula kedua. Kalau formula kedua tu kalau awak tahu last term. Okay. So maksudnya apa yang kita nak cari dulu ni? Apa yang diperlukan untuk masuk dalam formula ni? Kita perlukan apa? A dengan D. So A, kita nak balik daripada sini. Apa A? 3. 3. So apa D? 4. Macam mana dapat D? Macam mana boleh dapat D? D2 tolak A. So 7 tolak 3. 7 tolak 3. 11 tolak 7. 15 tolak 11. Semua nak dapatkan D. So jawapan dia semua mesti akan menghasilkan 4. Di mana-mana pun tak apa. So kita masuklah dekat sini. Kita nak S40. So maksudnya yang ini adalah N awak. Nampak? Kan? So N kita 40 per 2. A kita tadi 3 plus 40 tolak 1 darab dengan D kita 4. Okay, so dapat berapa hasil tambah tu? 3240. 3240. Alright. Okay. Okay, 13. How many multiples of 6 between 50 and 100? How many? So, bila how many, dia nak suruh cari apa ni? Apa simbol untuk how many ni? So N. Okay. Sebab N ni adalah bilangan term. Number of term. So dia nak tanya ada berapa term yang di antara 50 dengan 100 yang adalah gandaan 6. So, apa yang kita akan buat? Awak senaraikanlah dulu sikit. Okay. So maksudnya lepas 50, 51. 51 gandaan 6 tak? Bukan. 52. 53. 54. 54 boleh bahagi dengan 6. Membahagi tepat. 64 lagi 60. 60 lagi 66. 66. Okay, kita tak adalah nak senaraikan satu-satu. Tapi at least kita tahu yang last kali berapa. Okay, buat patah balik. 100, 99, 98, 97, 96. Mana satu yang boleh bahagi dengan 6? 96. 96. Kan? Itu yang paling last. So maksudnya ini adalah T1, ini adalah T2, ini adalah T3. Lepas tu last kali ni kita tak tahu term yang keberapa. So kita note sebagai Tn. Okay. Sebab ini last term. So kita tak tahu N tu berapa. Kita nak tahu bilangan term tu. Okay. So macam mana kita akan cari? Maksudnya kita akan guna formula Tn. Untuk yang ini kita akan guna formula Tn.
So maksudnya kita akan cari N. Okay, so kita cari N. Tn sama dengan A plus N minus 1D. So Tn kita sekarang ni adalah 96. Okay. A, boleh tahu A tak kat sini? Boleh. Apa A kita? 54. 54. Okay, N. N ni yang kita nak cari tu. Okay, D kita apa? 6. 6. Okay. So, kira-kira dapat N. So, N ada berapa? 8. 8. So, maksudnya there are 8 multiples of 6 between 50 and 100. Okay. So, 96 ni adalah term yang ke-8. So, ada 8 gandaan 6 di antara 50 hingga 100. So, how many? Sama juga caranya untuk soalan B ni. Sekarang ni multiple of 7 between 1 and 100. So, how many? So, dia nak cari N. Apa yang kita akan buat dulu? Senaraikan dulu. Kita akan senaraikan dulu. So, apa senarai dia? Gandaan 7. 7. Lagi? 14, 14. 21, 21. Okey, sudah. Last kali. 98, 98. Okey. Kenapa awak kena senaraikan? Sebab kita nak dapat apa? A dengan D. Yang ini untuk dapatkan A dan D. At least. Term yang ketiga tu kalau nak abaikan tak payahlah, cukup sebagai T1, T2. Yang belakang ni apa guna dia? Awak last term. Apa gunanya awak kena tahu juga last term? Untuk dapatkan apa? Apa gunanya 98 tu? Masa bila kita akan pakai? Untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan N. Untuk dapatkan N lah. Macam atas ni nampak 96 tu. So awak kena ada at least T1, T2, last term. So senaraikan sikit tu, pastikan at least ada T1, T2 dan Tn. Yang lain-lain tu tak payah pun tak apa. Sebab dua benda ni, T1 dengan T2 nak dapatkan A dengan D. Tn tu untuk kita mencari nilai N. Okay, so dapat N berapa? Start macam atas tu. Dapat berapa? 14, 14. Okay, good. Okay, yang lain? Faham? Ada apa nak tanya? Okay, number 4. Find the sum. All the odd numbers divisible by 3 between 10 and 550. 550. So, sekarang ni dia nak sum. So, masih lagi sama juga. First, awak senaraikan dulu. So, apa senaraikan dia dulu tu? Apa senarai dia? Nombor ganjil yang boleh dibahagi dengan 3. Antara 10 dengan 550. So, apa nombor yang pertama? 9, 12. 10 hingga 550. 12. 12, Dia nak nombor ganjil. 12 bukan nombor ganjil. 15. 15. So awak kena faham. Dia ada 2. Nombor ganjil tapi boleh bahagi dengan 3. 11 nombor ganjil. Kan dia ganjil.
Tapi tak boleh bahagi 3. 12 boleh bahagi 3. Tapi dia nombor genap. So dua-dua ni tak mau. So dia mesti dua-dua tu. Dia ganjil dan dia boleh bahagi dengan 3. So apa nombor dia? 15. Lepas tu 21. 21. Okay, cukup T1, T2. So last term. Pusing. 550, 549, 548, 547. Mana nombor ganjil yang boleh dibahagi dengan 3 ni? 549. 549. So 549. So ini adalah T1, ini T2. Last kali 549 ni TN. TN. Okay, so apa yang kita nak cari seterusnya? P dengan D. Kita nak cari A, D dengan N. So 3 benda tu. So apa A kita kat sini? 15. Apa D kita kat sini? 6. 6. Okay, macam mana nak cari TN? Macam mana nak cari N? Apa formula dia? 549 sama dengan 15 tambah N tolak 1 darab 6. darab 6. Okay. So dapat N berapa? 90. 90. Okay. Tapi sekarang ni soalan nombor 4 dia nak sum. So awak punya jalan kerja bukan setakat N ni je. Apa lagi? Dia nak sum. Maksudnya apa kita kena cari lagi? Sum of all the odd numbers. So cari apa ni? SM. Maksudnya dia nak suruh cari tambah ni T1 tambah sampailah TN ni. So dia nak sum. So sum maksudnya SN lah. So oleh sebab kita tahu belakang sekali tu adalah T90, maksudnya kita kena cari S berapa? S90. So kita nak cari S90 sekarang ni. Okay, so S90 sama dengan, boleh guna formula nombor berapa? Nombor 1 ke nombor 2? Sebab apa kita boleh guna formula nombor 2? Sebab kita dah ada last term. Good. So kita boleh guna formula nombor 2 tu 90 bahagi 2. So A kita 15 tambah last term kita. Apa last term kita tadi? 549. So kita guna N over 2. N over 2 A plus L. Sebab kita ada last term. Okay, dapat berapa? 25380. 25380. So itu hasil tambah dia. So kena cari ni lah. Kita senaraikan dulu sikit sebab kita nak dapatkan T1, T2, Tn. Daripada situ kita dapat AD dengan N. So dah dapat ADN, baru yang ni kita cari sum. So baru cari sum. Okay. Okay, B pun sama juga. Sekarang ni even integers between 300 and 2000. Sum. Okay, buat dulu macam atas tu step dia. Senaraikan dulu sikit. Apa senarai dia? At least ada T1, T2, Tn. Apa yang awak akan senaraikan?
Nombor genap antara 300 dan 2000. 300. 300. Okey. So awak kena faham, bila perkataan between, okay, di antara. So between maksudnya dia tak masuk 300 dan 2000 tu. So awak tak boleh ambil 300. Sebab dia di antara. So 300 dia maksudnya dia macam macam ni. Dia tak boleh start dekat 300. So apa yang kita akan start dengan nombor apa? 302. So kita akan ambil 302. Lepas tu second term 304. 104. okey, cukup. Last term. 1998. Okey, good. So janji ada 3 benda ni cukup dah. Okey. So apa A kita? 302. Apa D kita? 2. Okey, apa N kita? Cari N. 849. Berapa? 849. So sum maksudnya kita mencari S849. S849. So apa formula dia? Sebut formula dia, saya tulis. N per 2. Terus masuk nilai-nilai tu terus. 849 per 2. Dalam kurungan 302 tambah 1998. Okay. So awak kena ingat yang ni. Kita guna formula ni sebab kita ada last term. Kalau kita tak ada last term, kita pakai yang formula yang pertama tu. Tahu? Jadi sebab kita ada last term. Okay, dapat berapa jawapannya? 976,350. Alright. Okay. Ada nak tanya? Tak ada. Okay. 15 YouTube. Okay, tengok YouTube tu. 16 YouTube. 17 pun YouTube. So saya tak ulang dah apa yang ada dalam YouTube tu. Awak tengok penuh kan. Okay, 18. So given Sn equals to 2n squared plus 3n. So S20. S20 maksudnya apa yang dekat sini 20 ni kita akan masuk dalam apa? N. So kita akan masuk dalam N. So jadi berapa? So apa nilai dia? 860. 860. Okay. B, Sn tolak 1. Macam mana pula? N tolak 1 ni nak masuk dalam apa? Dalam N. So yang ini dia akan masuk dalam N juga. Walaupun dia boleh N tolak 1. So dia akan jadi 2 N tolak 1 squared tambah 3 N tolak 1. So kita expand untuk simplify. So dapat berapa? Expand. 2N kuasa 2 tolak N tolak 1. Okay, good. Okay, so ini jawapan akhir ni. Mana yang dah buat, semak jawapan akhir. Mana yang belum buat, saya tak tunggu dah. Tulis juga jawapan akhir. Tapi nanti awak completekan juga nota tu. Jangan ada jawapan akhir je tapi dalam kerja tak ada. Macam mana nak study balik nanti. So, siapa yang dah buat tapi tak dapat, kat mana sangkut dia, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay, C. Dia suruh TN.
Tadi baru je saya ada terangkan cari Tn bila ada sum. Cari term bila ada sum. Apa formula dia? Salin tak? Saya suruh awak salin tu. Apa formula nak dapatkan Tn bila kita ada S? Sn tolak Sn tolak 1 tu. Inilah guna dia. Sebab awak macam mana? Awak tak ada term pun. Awak ada form dalam sebutan S. Yang ni maksudnya dia dalam sebutan sum lah. Macam mana awak nak dapatkan T dia? A awak tak tahu. D pun awak tak tahu. Kan? Sebab dia tak bagi apa-apa maklumat. Itu sebabnya saya nak awak salin ni. Ini adalah formula Tn yang bila dia bagi sum. Okay, so apa Sn? Ingat Sn. 2n kuasa 2 tambah 3. Yang dia bagi tu lah. Apa Sn tolak 1? 2n kuasa 2 tolak n tolak 1. Yang kita cari B tadi. So yang kita dapat dari nombor B tu. Okay, buka kurungan, simplify kan. 4n tambah 1. 4n tambah 1. Okay. Ada Tn. Okay, C. A dengan D. A ni apa? First term. First term. D ni apa? Common ratio. Oh, salah. Common different. Jangan terconfuse dengan geometrik tu. Common difference. Okay, macam mana nak dapat A dengan D? First term ni maksudnya T1 lah kan? Macam mana kita nak dapatkan T1? Kita dah ada apa? Apa yang kita dah cari? Tn. Kita dah ada Tn. Kita dah cari Tn. So kalau kita nak T1, apa je yang kita perlu buat? Gantikan n dengan 1. So dapat berapa? 5. 5. So inilah A awak. T1 tu adalah A. Okay, macam mana nak dapatkan D? D tu dapat daripada mana? Apa tolak apa? Kita perlu cari apa dulu? Cari Kita T2. cari T2 pula. So macam mana nak cari T2? Masukkan 2 tu dalam N. So dapat berapa? 9. So apa kaitan T2 dengan D? T2 tolak T1 dapat D. So awak kena tahu. Dia minta A dengan D. Awak sendiri yang kena fikir A tu apa? D tu datang daripada mana? So kita lah yang kena tahu. Kena cari T2 dulu. So 9 tolak 5. So D awak 4. Dan sebab saya kata kena faham. Bukan boleh hafal je. Faham dan hafal. Baru kita boleh fikir, oh ni yang kita kena dapatkan yang ni. Kena yang ni. Kena cari D dulu. Macam tu. Kita dah ada Tn. Kalau tak ada Tn, satu lagi option. Kita ada Tn dalam sebutan S. Apa tadi formula dia? Sn tolak Sn tolak 1. Sn tolak 1. So maksudnya kalau saya nak T1, dia sama dengan apa? S1 kan? Kalau saya nak T2, maksudnya apa? S2. Tolak
2 tolak 1. S2 tolak S1. So awak boleh juga guna dengan guna formula S. Kita dah ada dah formula S. So awak carilah S1, awak carilah S2 pun boleh juga. Okay. Kita dah ada formula S. Nanti dapatkan D juga. T1 ni samalah dengan A. Guna formula yang dia bagi. Sn sama dengan apa yang dia bagi tadi? 2n squared tambah 3n. Okey, tengok 19. Sum of the first 6 term is 96. Sum of the first 10 term is 1/3 of the sum of 20 terms. Macam mana keluarkan maklumat dia dalam bentuk matematikal? Bentuk matematikal simbol. Yang saya highlight color kuning ni. Macam mana kita keluarkan dia sebagai simbol? Sum of S 6. S 6. 6 sama dengan 96. okey. Maklumat yang kedua. Sum first 10 term is 1/3 of the sum first 20 terms. Yang color purple tu. Macam mana kita keluarkan pula maklumat dia? S10 sama dengan 1/3 S20. Pandai. Awak kena tahu baca dia tulis dalam bentuk ayat, kita tukar dia dalam bentuk matematikal. Kan, yang color kuning tu dia kata sum of the first 6 term, maksudnya S6 sama dengan 96. Sum of the first 10 term, 10, is 1/3. 1/3 is 1/3 sum of the first 20 terms. Okay. Itu je maklumat yang dia bagi. Lepas tu dia suruh cari first term. First term ni adalah T1 ataupun apa lagi simbol untuk first term ni? A. Awak kena ingat first term tu adalah T1 dan A. The 80th term. So apa simbol dia? T18. T18. Sum of the first 5 terms. Apa simbol dia? S5. Good. Nampak? So kita nak cari tu 3 lah. Okay. So apa macam mana kita nak buat ni? Apa idea dia? S6. Apa formula S6? 6/2. Lepas tu kita tak boleh lah pakai yang last term tu. Sebab kita tak tahu pun last term. So kita pakai formula yang pertama tu. Macam mana formula yang pertama tu? 2A tambah N tolak 1 darab N tolak 1. N kita tahu. Kita tahu N. Sebab ini adalah N. So N tolak 1 jadi apa? 5. 5. So 5D sama dengan 96. Okay. Apa yang boleh disimplifikan? 6/2 jadi apa? 3. 3. So 3 boleh bawa ke sebelah. Dia jadi apa? 32. So kita ada 2A tambah 5D sama dengan 32. So equation number 1. So kita nak cari A dengan D ni. So dia perlukan 2 equation. Okay, tinggalkan. Sebelah ni pula. Okay, apa kita nak tulis formula ni? S10 macam mana formula dia? 10 per 2. Lepas tu? Turunan 2A. 2A tambah 9D. 9D. Nah. 1/3 S20. Macam mana formula S20 pula? 20/2 20/2 darab
2A 2A tambah 19D. 19D. Okay. Kita kemaskan dia dulu. Mana yang boleh dikemaskan? 10 per 2 jadi berapa? 5. Okay. 5. Okay, biarkan dulu kat luar ni. Kita tengok apa lagi. Okay, yang ini kalau kita darabkan dia akan jadi apa ni? Sebab dia hasil darab ni 1 per 3 darab 20 per 2 darab 2A tambah 19D. Dia jadi berapa saya tahu? 10 per 3. 10 per 3. Sebab yang ni nampak dia boleh hilangkan. So tinggal 10 per 3. So 2A tambah 19D. Okay, apa lagi yang kita boleh mudahkan dia lagi? 3 tu darab dengan 5. So 3 ni boleh bawa ke sebelah. Senang. So jadi 15 2A tambah 9D sama dengan 10 2A tambah 9D. Dia kalau saya bawa 3 bawa ke sebelah, 5 pun bawa ke sebelah. Kalau macam tu, depan saya dekat sini akan jadi 3, 10 per, kalau 5 dah bawa ke sebelah, dia akan jadi apa? 2. So nombor tu lagi kecil, senang. Tak adalah besar sangat bila kita darab nombor tu. Okay, buka lah darab masuk 6A tambah 9D sama dengan 4A tambah 18D. So bawa semua ni ke sebelah. So jadi apa? Madam, 2A tu tambah dengan 19D. Mana? Good. So 19 darab 2 38. 38. Okay, bawa ke sebelah semua. 2A 6A tolak 4A jadi 2A, 9D tolak 38D. 9 darab 3. 9 darab 3 berapa? 27. 27D. So 27 tolak 38. Negatif 11D. Negatif 11D sama dengan kosong. Ini baru equation nombor 2 awak. Nampak? Kita baru wujudkan 2 equation ni. So daripada 2 equation ni apa kita akan buat? Persamaan serentak. Buatlah persamaan serentak. Okay, persamaan serentak ni walaupun dalam kalkulator awak tu boleh terus dapat jawapan, tapi awak kalau exam awak kena tunjuk jalan kerja lah kalau exam bertulis. Kalau dia bukan exam bertulis, memang awak boleh cari dengan cepat. So nanti kalau UPS 3, kalau dia suruh macam ni, awak boleh terus guna kalkulator untuk cari A dengan D ni. Dapat apa A dengan D? A dia 11. A sama dengan 11. D 2. D sama dengan 2. Betul. So jalan kerja mesti ada lah kalau diikutkan. Okey, baru takat A dengan D sebenarnya kita tak jawab pun soalan lagi. Okey, so baru kita jawab soalan A. A minta first term. So T1 sama dengan A, so sama dengan 11. 11. Okey, B dia minta T18. T18 nak guna macam mana? Apa formula T18? A tambah N tolak 1 darab 2.
Guna formula yang ni. So A kita 11 tambah 18 tolak 1, 17. D kita 2. So dapat berapa? 45. 45. Okay, C kita nak S5. So S5 apa formula dia? N over 2 2A plus N minus 1D. Kita tak ada last term. So gunalah yang 2A tambah N tolak 1D tu. So dapat berapa? Apa jawapan dia? S5. 75. 75. Okay, good. Dah. Okay, so 19 ni. So kalau soalan assignment ke soalan UPS tu macam ni lah kalau untuk soalan dia. Dia tanya banyak-banyak. Dalam tu ada T dalam tu, so suruh cari sum. So awak kena tahu nak T ke, nak sum ke, kena baca betul-betul soalan. Okay, next 20. Dah ni salin ke? Siapa yang baru nak salin? Dah, siap dah? Madam, Ya, yang formula tu kalau tak tulis tak apa. Macam A tambah N tolak tak apa. Yang ni saya yang tulis supaya saya nak tanya awak apa A, apa N, apa D dah. Awak senaraikan formula apa yang awak hafal, belum ada markah lagi. Markah bila awak start substitutekan nilai di dalam formula tu. Situ markah dia. Okay, so tak payah tulis formula pun tak apa. Okay, 20. How many terms? Perkataan how many terms of the arithmetic sequence 579 must be added to get 572. Apa yang awak faham? Nak cari nilai N. Nak cari nilai N. So 5 ni adalah apa? A. T1. 7 ni adalah apa? T2. 2. T2. 9 ni adalah apa? T3. T3. Ni adalah apa? TN. Salah. Sum. Sum. Nampak? Faham? Must be added to get 572. How many terms? Maksudnya dia nak cari 5 tambah 7 tambah 9 tambah sampai berapa supaya nilai dia adalah 5, 7, 2. Tu maksud dia. Ini adalah T1, ini adalah T2, ini adalah T3 sampai tambah T yang tanda soal tu baru T apa? TN. Tn untuk menjadi, so 572 tu adalah S N. Nampak tak bila saya sebut wajib start T1? So kalau belakang ni adalah N, so dia adalah Sn. Saya sebutkan tadi, inilah dia. So kita nak cari apa pun, kita nak cari N dulu. Tapi 572 tu adalah Sn. So macam mana kita nak guna ni formula apa Sn? Guna formula yang kedua. Yang kedua, kita tak ada last term. Tn kita tak ada. So kena guna formula yang mana? Oh, yang N/2 tu. Sn n/2 lah. Dua-dua semua n/2. Tapi kita kena pakai formula yang pertama. Kita tak boleh guna yang L tu. Kita kena pakai yang ini. Sebab apa kita kena pakai yang ni? Sebab yang ini kita tak tahu.
So kita tak boleh pakai yang formula yang kedua. So SN kita sekarang ni 572. So apa kita nak ganti sini? N kita tak tahu. Okay. A kita tahu tak? Tahu. So A berapa? 5. Okay. D boleh tahu tak? Boleh. Apa D? 2. 2. Okay. Macam mana kita nak selesaikan? N per 2, bukakan kurungan ni 10 tambah yang ni expand. So jadi 2N tolak 2. Okay. Sebelah sini 572. Apa nak buat? Lepas tu apa kita nak buat? N per 2. So 10 tolak 2, 8 tambah 2N. Okay, tak payah darab lagi. Okay, yang ni baru kembang masuk. So jadi apa? N per 2 darab dengan 8. Apa salah? Betul lah. 8. Dapat berapa? N per 2 darab dengan 8. Jadi apa? Simplify kan? Memanglah tak boleh masuk kalkulator ni dalam sebutan N. Tapi apa yang awak boleh nampak ni? 16 per N. Sini boleh cancel. So jadilah 4 N. N per 2 darab 2N. Jadi apa? N kuasa 2. N kuasa 2. So kadang-kadang manually, kira secara manual tu penting lah sebab benda ni tak boleh digunakan kalkulator dalam sebutan N. Okay, so dapat 572 sama dengan 4N tambah N squared. So ini persamaan apa? Awak nampak ni, ini bentuk apa? Kuadratik. Kuadratik. So ini bentuk kuadratik. Kuasa 2 je dia bentuk kuadratik. Bila kuadratik, dia sinonim dengan apa? Nak cari nilai N, kita akan guna apa? Kita akan factorize. Bawakan semua satu side. So factorize lah. So dapat apa factorize awak? N tolak 22, N tambah 26. So maksudnya N sama dengan 22. Satu lagi. Negatif 26. So ini kedua jawapan dia. Tinggal di Satu sini je. je ke? Sebab apa? Mana nak reject? Negatif tu kena reject. Kena tulis rejected. Apa logiknya kita reject negatif 26 ni? N mesti positif. Pandai. Sebab N, now we are talking about bilangan term. Bilangan term mana ada bilangan yang negatif 26 kan? So bilangan mesti positif lah. Itu sebabnya kita reject yang negatif. Sebab N kat sini adalah bilangan term. So dia always positif. Mana ada bilangan term yang negatif. So untuk negatif 26 tu awak kena tulis juga dan awak wajib tulis rejected. Okay. Wajib mention rejected. Rejected ke, ignore ke, kan? So sama maksud dia, janji ada statement tu. Okay, 21 last one. Baca elok-elok. Highlightkan maklumat. First term A, common difference D. Itulah. Okay, yang bawah ni.
sum of the first 4 terms is 36. Product of the first 2 term is 21. Okay. So macam mana nak tukar dalam bentuk matematik warna biru tu? S4 sama dengan 36. Okay, so S4 sama dengan 36. Okay, betul. Yang warna purple tu? S2 sama dengan 21. Salah. Produk bukan sum. Produk maksudnya hasil darab. T2. Macam mana warna purple tu? Apa yang awak faham ni? Kena faham. Hasil darab 2 term yang pertama. Kalau saya translatekan, T2 darab T1. yes. T1 darab T2 ke, T2 darab T1 ke? Inilah dia ni. Hasil darab 2 term yang pertama. Nampak translate dia. Product of the first 2 terms. So first 2 terms adalah T1 darab dengan T2. Bukan sum of the first 2 terms. Kalau sum of the first 2 terms, baru apa? Sum of the first 2 term, S2. T1 tambah T2. Ini baru dikatakan S2. Sekarang ni dia bukan sum. Dia adalah product of the first 2 terms. So tak ada dalam sebutan S. Okay, faham beza dia? Faham. Okay. So kita nak cari A dengan D. Determine the value of A and D. Okay, S4. Apa kita nak buka formula dia? 4/2 Hmm. 2A 2A. tambah dengan 3D sama dengan 36. Okay. Kemaskan. Simplify kan. Habis-habis. 2A tambah 3D sama dengan 18. Okay. So this is your first equation. Okay. Yang ini pula. Macam mana nak dalam sebutan A dengan D? T1. A. Okay, A. T2. A tambah D. So awak pakai A tambah D. Kita tahu T2 adalah A tambah D. Okay. So kalau darabkan, A kuasa 2 tambah AD. pandai. So equation nombor 2. So nak buat simultaneous equation. Kita cari simultaneous equation. Ada A kuasa 2 ni. So nanti kena kembang. Saya bagi jawapan. Okay. Nanti awak semaklah sendiri. So nanti awak akan dapat A sama dengan negatif 21. D sama dengan 20. Okay. Saya nanti sambung. Okay. B. Hence, find corresponding sum of the first 10 term. Apa simbol sum of the first 10 terms? S10. Inilah S10. Dia ada dua, sorry. Dia ada dua tau ni. A negatif 21, D 20, A sama dengan 3, D 4. Awak akan dapat 2A dengan D. So S10 awak ada dua.
Pertama, bila awak guna A21, A negatif 21, D20. So, dapat berapa? Yang kedua, awak akan guna A3, D4. So, S10 dapat berapa? Cari je A10 tu. A dengan D ni awak akan dapat 2. A boleh negatif tau. Yang tak boleh negatif tadi, yang kita reject tadi sebab apa? Sebab dia N. Dia N. So, N yang kena reject. Tapi bila A awak dapat negatif, awak tak boleh reject. Kita boleh terima A tu adalah first term. So, first term boleh jadi negatif. So, kita dua-dua kita ambil. Reject bila dia N. Kena faham. Itu sebab faham tu kena paling penting lah. Nak cari A ke nak cari N ke, fahamkan soalan betul-betul. Okay kawan, last. Saya nak S10 at least. Yang pertama S10 dia berapa? 795. Salah. 690. 690. Masuk formula pun dah salah ni. Kira betul-betul, jangan careless, rugi je ni. Kalau formula dah betul, nilai dah ada, sebabkan careless mistake, rugi. Yang satu lagi? 210. 210. Okay, dah. Okay, that's all for today. Thank you, class. Thank you. Thank you, madam. Macam Thank you, madam.